Bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sekarang ni saya nak sambung untuk part 2 pula. Basically dalam ketaksamaan linear ni, korang kena tahu, korang kena identify dia adalah dua pemboleh ubah ke ataupun satu pemboleh ubah. Macam saya cakap sebelum ni, dia adalah daripada persamaan linear. So bila korang nak cari ketaksamaan linear tu, korang kena cari persamaan linear dulu. Persamaan linear ni macam sebelum ni korang tahu kan macam mana nak tahu yang dia tu ada satu pemboleh ubah ke ataupun dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu adalah variable. Contohnya W equal to MX plus C. Yang ni adalah persamaan linear. Okay? Persamaan linear. Ataupun dia ada pemboleh ubah dia, dia punya persamaan dia Y sama dengan MX. Okey. So yang ini dia ada dua pemboleh ubah tau. Dia punya pemboleh ubah tu yang ini, Y dengan X. Y dengan X. Yang lain semua tu nombor. Okey, ini kalau dua pemboleh ubah, okey? Dua pemboleh ubah. Okey. So, lepas korang dah tahu yang ini ada dua pemboleh ubah, korang kena tahu dia punya kecerunan ataupun gradient tu positif ataupun negatif. Sekarang ni kita nak cerita pasal kecerunan pula. Sebab daripada kecerunan tu lah korang boleh tentukan dia punya garis lurus tu macam mana. Sebelum ni saya ada bagi tahu kan, kalau garis lurus untuk persamaan ni dia ada 4 jenis. Sama ada dia naik bukit macam ni, dia turun bukit, mendatar, melintang macam ni ataupun menegak. Dia ada 4 jenis. Dan saya juga ada bagi tahu video sebelum ni yang kalau dia naik turun bukit ni, garisan ni adalah untuk dua pemboleh ubah. Okey? Kalau yang ini untuk satu pemboleh ubah saja yang melintang ataupun menegak ni. Okey. So sekarang ni saya cerita dulu yang dua pemboleh ubah ni lah. Kalau dua pemboleh ubah, macam saya bagi tahu sebelum ni, korang kena tentukan sama ada garis lurus dia tu meningkat naik bukit ataupun turun bukit. Mana satu? Kalau korang nak tentukan dia punya garis lurus dia ni naik bukit ataupun turun bukit ni, korang kena tengok dia punya kecerunan ataupun gradient. Yang mana dia punya kecerunan ni? Inilah M. M ni adalah dia punya kecerunan ataupun gradient. Okey. Kalau kecerunan dia positif. Okey, positif contohnya, okey, kita bagi kepada 2 lah. Okey, kita bagi kepada 2. Okey. Yang ini kalau kecerunan dia positif. Yang ini kalau kecerunan dia negatif. Okey, kalau kecerunan dia positif. Contoh, Y sama dengan 5X tambah 6. Contoh. Ataupun yang macam ni, Y sama dengan X je. Kalau Y sama dengan X je, maksudnya dia punya M dia adalah 1. Positif 1. Tapi 1 tu dia tak tulis. Kalau macam ni korang tengok nombor sebelah X tu berapa? Nombor sebelah X tu lah adalah M. Macam ni. Nombor sebelah X tu kan? Yang ini M ni positif 5. Yang ni M ni positif 1. So, kalau kecerunan dia positif, nombor yang duduk sebelah X tu adalah positif, maka dia adalah yang ni, naik bukit. Graf yang macam ni, naik bukit. Lepas tu, bila korang dah tahu, okey, kalau positif ni meningkat macam ni kan, naik bukit macam ni kan. Okey. Lepas tu korang kena tentukan pula dia punya ketaksamaan. Ketaksamaan dia macam mana? Macam ni ke, macam ni ke? Kalau jenis-jenis ketaksamaan ni, kalau yang saya bagi tahu sebelum ni, kalau ketaksamaan yang ini dengan yang ini adalah solid line ataupun garis padu. Yang ini pula adalah dash line ataupun garis sempang dalam bahasa Melayu kan. Okey. So yang ini macam mana korang nak tentukan pula? Saya dah bagi tahu. Kalau yang macam garis padu ni, kalau korang nampak ada garis bawah kan, ada garis lagi satu kat bawah yang ni. Yang ini korang lukis solid macam ni. Maksudnya korang betul-betul lukis lah, tak payah putus-putus. Macam ni. Macam ni, dia solid. Okay, solid line. Ini adalah garis padu. Okay, untuk yang macam ni. Untuk yang macam ni.
Yang lagi satu ni yang macam ni, yang tak ada garis kat bawah dia ni, ini adalah untuk garis sempang ataupun dash line, di mana dia sama juga macam ni, dia sama juga macam ni. Tapi korang putus-putuskan dia, so dia jadi dash line macam tu. Faham tak? Dia jadi dash line macam ni, dia jadi sempang. Lepas tu, kita tengok pula kalau kecerunan ataupun gradient dia negatif. Contohnya, saya bagi contoh lah dia punya persamaan linear dia. Contohnya Y sama dengan negatif 5X tolak 6. Contoh. Ataupun Y sama dengan negatif X. So, sekarang ni dia punya gradient, dia punya kecerunan ataupun gradient dia adalah sebelah X. Sebelah X nombor berapa? Negatif 5. Sebelah X negatif saja, maksudnya ni adalah negatif 1. Okey? So, kalau negatif, nombornya duduk sebelah X tu maksudnya kecerunan. Kalau kecerunan dia negatif, maksudnya dia punya garis lurus dia adalah berbentuk begini, turun bukit. Dan turun bukit sama je konsep dia apply macam ni. Okey? Kalau garis padu maksudnya buat sebiji macam ni. Garis padu macam ni. Tapi kalau garis sempang, kena buat dash line macam ni lah. Macam tu. Okey? Alright. Okey. Lepas tu apa next step yang korang kena buat? Macam mana korang nak tahu? Korang kena tahu. Sebenarnya kita nak tahu kawasan yang mana yang memuaskan ketaksamaan. Okey, kita kena cari yang ketaksamaan tadi tu. Yang 4 jenis ketaksamaan tu. Okey. Yang garis sempang, garis padu dengan garis sempang ni, dash line and solid line ni, kita kena cari dia punya region. Kita kena cari dia punya kawasan yang nak dilorekkan. Kawasan mana yang dilorekkan untuk jenis ketaksamaan ni. Formula dia senang je macam ni. Korang ingat, cari yang besar dulu, baru cari yang kecil. Yang besar tu maksudnya macam mana? Yang besar tu yang ni lah. Kalau garis padu macam ni, besar. Kalau garis sempang macam ni. Yang ni untuk besar. Yang kita boleh tahulah kalau kawasan yang untuk yang ini, maksudnya kawasan ni untuk besar. Kalau yang ini pula garis padu yang ini untuk kecil, yang ini pun kecil. Kan kita tahu sebelum ni. Kalau tanda yang macam ni maksudnya dia lebih besar. Kalau yang macam ni dia lebih besar ataupun sama dengan yang ni, dia lebih kecil ataupun sama. Yang ini dia lebih kecil. Lebih besar, lebih kecil. So, yang ini besar, yang ini kecil lah untuk senang korang faham. So, sekarang ni korang kena tentukan yang mana kawasan besar, yang mana kawasan kecil. Okey, so kita start dengan yang besar dulu. Kalau yang ni naik bukit kan? Okey, naik bukit, pandang atas toleh kiri. Maksudnya yang itulah dia punya yang besar, sign besar dia ni. Letak kat sini. Okey? Maksudnya kalau yang untuk garis padu ni, yang untuk besar punya, dia belah sini. Okey. Kalau yang menurun pula, kalau menurun, kita cakap turun bukit, lepas kita dah turun bukit, kita tengok atas. Kita pandang kanan. Yang itulah dia punya, ni, dia punya besar dia ni, garis padu untuk besar. Okey, kita kena tentukan setiap kawasan itu, kita kena tentukan mana besar, mana kecil. Okey, macam yang ni kan? Macam yang ni. Ini adalah solid line kan? Garis lurus yang solid. So, kalau garis lurus yang ini untuk yang ini kan, untuk dua-dua ni kan. Tapi kita kena tentukanlah yang ini duduk kat mana, kat sini ke, sini ke, ni duduk kat mana, kat sini ke, macam tu. Okey? Okey, lepas tu kalau korang dah tentukan yang besar kat sini, automatik yang kecil ni dekat bawah. Kecil dia sebelah dia lah. Kecil dia bawah kanan, yang ni kecil dia bawah kiri. Macam tu. Okey? Okey, same goes to yang dash line ni. Yang dash line ni untuk yang ini kan. So, korang kena tentukan yang ini. Mana nak duduk sini ke, sini ke. Yang ini nak duduk sini ke, sini ke. Sama juga. Contoh yang ini, naik bukit, pandang atas toleh kiri. Maksudnya dia besar. Yang ni pula turun bukit, dah sampai bawah.
Pandang atas, tengok kanan. Itu yang besar. So, kalau yang ni besar, yang ni kecil lah sebelah dia. Okey, lepas tu kita pergi pula kepada satu pemboleh ubah. Okey, satu pemboleh ubah ni, okey, contohnya Y sama dengan berapa ataupun X sama dengan berapa. Dia punya pemboleh ubah dia satu je, yang ini je. Ini adalah untuk satu pemboleh ubah. Okey, satu pemboleh ubah. Okey, lepas tu korang kena tahu, kalau yang ini Y sama dengan berapa, ini sebenarnya sama juga dengan C. Yang ini untuk yang ini. Contoh kan, Y sama dengan MX tambah C. Okey, MX dengan tambah ni kita tak nak. Y sama dengan C je. So, kalau Y sama dengan C, so sama dengan ni. Maksudnya, Y sama dengan C. C ni apa? C ni apa guys? C ni adalah Y-intercept ataupun pintasan Y. Pintasan Y. So, pintasan Y tu maksudnya apa-apa yang membelah paksi Y. Contoh ni paksi Y. Okay, so dia belah. Garisan yang membelah, yang cut. Itu kita guna untuk persamaan yang ni. Y sama dengan berapa? Is equal to Y sama dengan C sebenarnya. Okay. C sebab C tu adalah pintasan Y ataupun Y-intercept. Kalau yang ini pula, okay. Kalau yang ini pula, yang ini adalah apa-apa yang membelah paksi X. Contoh, paksi X yang ni kan. Kan? So, apa-apa yang membelah, yang cut, garisan yang cut, yang membelah paksi X tu, kita pakai equation yang ini. Ataupun persamaan yang ni. X sama dengan berapa. So, yang ini kita boleh cakap ini adalah pintasan Y. Okey. Dan ini adalah pintasan X. As simple as that. Yang potong, yang belah paksi Y, ini yang belah paksi X. Okey. So, sekarang ni, kan saya bagi tahu tadi, garisan yang menegak macam ni dengan melintang macam ni, dia merupakan pemboleh ubah yang ada satu saja pemboleh ubah. So, yang ini yang mana? Dia duduk kat mana? Kat sini ke sini? Macam ni kita nak tentukan. Macam saya bagi tahu tadi. Y ni adalah pintasan Y, dia belah paksi X. Dia belah paksi Y, okey. So, bila dia belah paksi Y, garisan dia apa? Melintang kan? So, yang ini melintang lah. Okey, yang ini melintang. Garisan melintang untuk yang ini. Okey. Kalau yang ini, dia belah paksi X kan? Dia belah paksi X. So, yang belah paksi X tu garisan menegak. So, dekat sinilah dia punya garisan menegak. Garisan menegak dekat sini. Okey, cuma macam mana korang nak tentukan dia punya jenis ketaksamaan tu? Contoh yang ada 4 jenis kan. Okey. Ketaksamaan yang yang ini adalah garisan padu kan. Yang ini adalah garisan sempang. So, macam mana korang nak tentukan? Kan. Kiranya kalau yang macam ni kan. Yang macam ni kita buat lagi satu garisan sempang kat bawah ni. So, kalau contoh yang macam ni, mana atas, mana bawah? Yang ini kita kena tentukan. Yang besar duduk atas ke yang besar duduk bawah? Contoh yang ini kan. Korang kena tahu yang besar duduk atas. Yang besar duduk atas. Yang ni garisan padu kan. Dia untuk yang ini lah. Okay. So, yang ini yang besar duduk atas. Yang kecil duduk bawah. Sama juga untuk garisan sempang ni. Yang besar duduk atas, yang kecil duduk bawah. Yang ini atas dengan bawah. Yang ini pula kiri dengan kanan. Kalau yang ni pula kita buat lagi satu garisan sempang. Okey, kalau yang ini pula untuk yang ini, yang besar duduk kanan. Korang kena ingat yang besar duduk kanan, yang kecil duduk kiri. Sama juga dengan garisan sempang ni. Yang ni yang besar duduk kanan, yang kecil duduk kiri. Macam tu guys. Okey. So inilah cara macam mana korang nak tentukan kawasan yang
patut dilorekkan. Okey? Okey guys, yang ini adalah nota kalau soalan tu beri korang situasi dan korang kena decide apa ketaksamaan dia. Yang ini kiranya ini adalah sistem ketaksamaan linear lah. Kalau korang nampak tanda macam ni, ini adalah garis sempang ataupun dash line kan. So kalau korang jumpa tanda macam ni, yang ini yang ni semua orang tahu kan, maksudnya dia lebih besar daripada ataupun greater than. Kalau macam ni dia kurang daripada ataupun less than. Okey, lepas tu kalau korang jumpa yang ini untuk garisan padu kan. Kalau korang jumpa macam ni, ada tanda garisan bawah dia, okey, dia ada beberapa makna. Contoh kalau macam ni, yang ini untuk yang garisan lebih besar kan, tapi sepatutnya yang kita faham, yang biasa kita faham, ini adalah maksudnya lebih besar atau sama kan. Tapi kalau untuk dalam situasi dia lain maksud dia. Okey, maksud dia boleh jadi tidak kurang daripada. So kalau korang nampak ayat tidak kurang daripada, terus korang guna simbol yang ini. Okey? Kalau korang nampak tidak kurang daripada ataupun not less than ataupun sekurang-kurangnya at least, yang pakai simbol ni, ataupun kalau korang nampak perkataan minimum pun guna simbol ni. Okey? Dan simbol seterusnya, yang ini. Basically kita faham yang ini adalah kurang daripada ataupun sama, tapi dia ada nama lain juga, lebih kurang macam ni. Kalau korang nampak ayat tidak lebih daripada ataupun not more than, korang guna simbol yang ini. Ataupun kalau korang nampak ayat tidak melebihi ataupun does not exceed, guna simbol ni juga. Ataupun korang nampak selebih-lebihnya, at most, guna simbol ni. Dan lagi satu, kalau korang nampak perkataan maksimum pun guna simbol ini. Okey? So ini adalah cara macam mana korang nak tentukan ketaksamaan dalam situasi. Okey guys, nanti dia akan ada satu soalan tau. Okey, nanti dia akan ada satu soalan yang di mana korang kena tentukan titik yang dia bagi tahu, contohnya titik koordinat contohnya A sama dengan 1 2. Ni koordinat 1 2 untuk titik A. So korang kena tentukan titik-titik yang dia bagi tu, sama ada titik tu dia memuaskan persamaan linear ataupun dia memuaskan ketaksamaan linear. Memuaskan persamaan linear tu dalam bahasa Inggeris kita panggil satisfy linear equation, ataupun memuaskan ketaksamaan linear tu bermaksud satisfy linear inequalities. Okey. Memuaskan persamaan linear tu maksudnya, contoh persamaan linear tu dia boleh jadi macam ni kan? Ataupun macam ni, ataupun macam ni. Yang 4 tu. So, korang kena pastikan yang titik tu betul-betul berada dekat garisan, atas garisan tu. Contohnya titik tu ada dekat sini. Ada kat sini. Ada kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. So, titik tu betul-betul berada ke atas garisan tu. So, kita boleh pakai ayat ni lah. Memuaskan persamaan linear. Persamaan. Tapi kalau memuaskan ketaksamaan, ketaksamaan ni dia ada dua, sama ada garisan sempang ataupun garisan paduan. Okey. So contoh katakanlah untuk yang naik bukit tadi tu kan, untuk yang ni. Yang ni untuk kalau kecurunan yang positif kan. Okey. Katakanlah ada dua macam ni kan. Contoh ketaksamaan tu, contohlah saya bagi macam ni. 3x tambah 6. Contoh kan. Kalau macam ni, so korang kena tentukan dulu dia punya kawasan berlorek tu yang mana kalau macam ni. Kalau macam ni, macam saya beritahu ini besar kan. Kalau besar dia naik bukit, pandang atas, toleh kiri. Maksudnya pandang atas toleh kiri kat sebelah sini lah. Yang ini dia punya kawasan dia. Okey. So korang kena pastikan yang titik tu yang macam saya bagi tahu tadi, contohlah kalau dia bagi tahu titik dia A12, koordinat 12. So korang kena pastikan yang titik A tu dia berada dekat kawasan sini. Kat kawasan sini. Titik A tu dia mesti ada kat sini.
Dia tak boleh ada kat atas garisan ni ke, dekat sini ke, tak boleh. Dia kena ada dekat kawasan sini. Sama juga macam ni. Yang ini dia tak ada tanda macam ni kan. Ni untuk garisan sempang. Okey. So yang ini dia dekat sini. Dia mesti ada dekat kawasan dekat sini yang dilorekkan tu. Okey. Katakanlah saya tukar. Yang ini silap. Okey, lepas tu katakanlah saya tukar, saya buat yang macam ni pula. Okey, so kalau macam ni, dia ada dekat sini. Sama juga macam tadi, kan? So dia punya titik tu dia mesti ada dekat sini. Sini ke, sini ke, sini ke, sini ke. Tak kisahlah, janji dekat area sinilah. Okey, lepas tu katakanlah untuk yang ini pula. Kecil pula. Kalau kecil macam ni, untuk garisan padu macam ni, dia dekat sini. Jangan korang buat kat sini pula. Ni untuk garisan sempang. Garisan padu kat sini. So, kalau kecil, dia dekat bawah. Okey? Dia dekat sini. So, titik dia dekat mana-mana lah. Ni A kat sini. Sama juga macam ni. So, itulah cara macam mana korang nak tentukan kedudukan titik koordinat tu. Okey?